Assalamualaikum. Surat ke? Ni pun tak sama kan, 33 buat surat 33. Okey, muka surat 33 sekejap ya. 37. Okey, muka surat 33 mentaati ibu bapa. Okey, tapi sebelum tu ingin cikgu bagi tahu sebelum kamu buat sebarang nota berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari hari ini, cikgu nak kamu salin dahulu isi kandungan yang terdapat pada muka surat depan buku teks kamu. Tengok muka surat yang depan. Daripada kulit depan tu 3 muka surat. 3 muka surat pada kulit depan tu. Yang ni. Cikgu nak kamu salin isi kandungan ni terlebih dahulu. Okey. Kamu salin dia punya tajuk. Semua tajuk yang ada sampai unit 18. Okey. Setakat tu cikgu harap kamu boleh faham dululah. Okey, kemudian kita akan pergi ke tajuk yang akan kita pelajari hari ini, iaitu mentaati ibu bapa muka surat 33. Okey, cikgu ada sediakan slide. Nanti cikgu akan share slide ni dalam grup kamu. Sebab cikgu nak kamu salin ikut dalam slide yang cikgu bagi ni. Okey. Okay, cuba tengok slide ni. Tajuk kita mentaati ibu bapa. Okey, ibu bapa adalah golongan manusia yang paling dekat dengan kita kan. Ibu bapa ni yang menjaga kita, melahirkan kita, membesarkan kita, memberi kita makan minum, memberi kita tempat tinggal untuk kita berteduh, memberi kita segala-galanya lah. Sehingga kita menjadi manusia seperti okey, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 31 ini, dengan maksudnya, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapa. Ibulah yang telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusukannya dan tempoh menceraikan susunya dalam tempoh 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapa kamu, dan ingatlah kepada akulah juga tempat kembali dan menerima balasan. Ayat ni menerangkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, ayat ni menerangkan kita sentiasa dituntut supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa merupakan suatu ibadah. Berakhlak mulia terhadap ibu bapa ialah kewajipan setiap anak. Ibu telah bersusah payah menanggung rasa sakit dan letih semasa mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendidik kita. Allah SWT telah memerintahkan manusia supaya tidak mensyirikkannya, malah sentiasa bersyukur kepada Allah dan mentaati ibu bapa. Ini adalah intisari ayat bagi ayat surah Al-Luqman ayat 31 ni. Jadi dalam ayat ni Allah terangkan, Allah kata supaya kita sentiasa berbuat baik pada ibu bapa, dan walau macam mana sekalipun kita tak boleh melawan cakap ibu bapa, kecuali kalau perintah tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sebab perlu menghormati ibu bapa. Kalau dalam buku teks kamu ni, muka surat 35, ada gurindam. Bukan gurindam, ada bicara berirama. Dalam bicara berirama tu ada nasihat-nasihat berkaitan dengan sebab perlu menghormati ibu bapa. Okey, antaranya yang pertama sekali mestilah sebab yang merupakan perintah Allah SWT dan juga Rasul. Yang kedua, ibu melahirkan kita, mengasuh kita dan menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Ayah mencari rezeki untuk memberi kita makan, pakaian dan belanja persekolahan serta membesarkan kita. Ibu dan ayah mendidik kita supaya menjadi anak yang baik. Ibu dan ayah banyak berjasa kepada kita. Okey.
Ini adalah sebab kenapa kita perlu menghormati ibu dan bapa. Tanpa ibu dan bapa, kita kena ingat tanpa mereka, kita ni tak ada kat dunia ni. Kalau kata tak ada seorang ibu, macam mana kita nak lahir kat dunia ni? Tak ada siapa yang nak melahirkan kita. Tak ada siapa yang nak bawa kita dalam perut 9 bulan. Bukan senang nak mengandung kesakitan orang yang melahirkan anak ni tak terbayang. Sangat sakit. Ibarat dalam Al-Quran berkata ibarat 56 tulang kita dipatah-patahkan. Jadi kamu boleh bayangkan macam mana sakitnya ibu yang mengandung. Jadi apa perasaan mereka kalau kata kita sebagai anak tidak mendengar cakap mereka. Memang berdosa besarlah. Ibarat memang berdosa besarlah kita terhadap ibu bapa kita kan. Okay, seterusnya kita masuk akibat tidak menghormati ibu bapa. Pertama sekali mendapat dosa besar. Kedua, hidup tidak akan diberkati. Ketiga, mendapat azab di akhirat nanti. Kelima, keluarga tidak akan bahagia. Dan keenam, keharmonian masyarakat terancam. Okey. Kalau kita tidak menghormati ibu bapa, contohnya macam kita ibu bapa suruh kita buat satu benda tapi kita tak mau buat. Dengan alasan yang tak kukuh lah, yang tak munasabah, kita boleh mendapat dosa. Walaupun hanya sekadar kita sebut ataupun tak mau, kita boleh berdosa besar. Apatah lagi kalau kita guruskan hati ibu bapa kita. Contohnya, ibu menyuruh Kamal pergi ke kedai, tapi Kamal menolak dengan mengatakan Kamal tak mau. Tak maulah ibu pergilah sendiri kan. Dah jatuh satu dosa kat situ kan. Sebab kita tak ikut apa yang disuruh. Kemudian hidup tidak akan diberkati. Selagi mana ibu bapa terasa hati dengan kita, selagi itu Allah takkan ampunkan kita. Selagi itu kita akan rasa terbeban dengan hidup ni kan. Kemudian mendapat azab di akhirat nanti. Kelima, keluarga tidak akan bahagia. Keluarga memang takkan bahagialah kalau kata kalau kata anak-anak tak hormati ibu bapa. Tetapi kamu kena ingat satu benda, sekiranya kamu tak mentaati ibu bapa kamu, perkara yang sama juga akan berlaku pada anak-anak kamu. Anak-anak kamu juga tidak akan mentaati kamu. Kalau kata kamu nak anak kamu jadi seorang yang taat pada kamu, ikut cakap kamu, sayang kamu kena buat benda yang sama terhadap ibu bapa kita. Okey. Keharmonian masyarakat terancam. Yang ini adalah akibat tidak menghormati ibu bapa.